محمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina lagi banyak dosa ini untuk menyampaikan satu kuliah ringkas yang bertajuk 8 Peranan Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sesiapa di antara kita yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pejuang, untuk memperjuangkan kebenaran, khususnya di akhir zaman, maka di sini saya ingin kongsikan untuk pejuang-pejuang Islam bagi menegakkan ummah kali kedua. Ini yang saya istilahkan sebagai muhasabah diri untuk pejuang-pejuang Islam akhir zaman, iaitu bagi menegakkan ummah untuk kali yang kedua. Yang pertamanya, di antara 8 peranan perjuangan di akhir zaman itu. Yang pertama, agar manusia benar-benar menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dengan itu tidak berlaku syirik. Ini matannya ni. Makna syirik khafi ini hendaklah dihindarkan. Syirik khafi ini syirik yang sangat halus. Yang kedua, agar manusia menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu terserlahlah kehebatan dan nampaklah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar dapat dibangunkan akhlak di dalam kehidupan. Dengan itu lahirlah kasih sayang yang menjadi kunci perpaduan sejagat. Ini dia punya matlamat kita berjuang, matlamat kita memperjuangkan kebenaran di akhir zaman, supaya tidak berlaku syirik, supaya hanya menyembah Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata yang sebenar, supaya dapat membangunkan akhlak sebagaimana akhlak Nabi SAW. Jadi benda ini benda besar, benda yang suci, benda yang bersih. Yang keempat, untuk menghidupkan sunnah Rasul di dalam kehidupan, supaya lahirnya syiar dan meriahlah suasana. Sunnah Rasul nak dah ditegakkan, subhanallah, dalam kehidupan, supaya Islam itu nampak gah, nampak cantik. Islam itu sebagai salah satu cara, Islam itu sebagai satu cara hidup. Yang kelimanya, untuk melahirkan orang-orang yang bertakwa, disebabkan mereka turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya hujan, orang dapat rezeki, manusia dapat rezeki. Kerana apa? Adanya orang-orang yang bertakwa, adanya wali-wali Allah yang mereka ini mempunyai berkat, subhanallah. Disebabkan mereka ini orang-orang bertakwa yang mana Allah sayang mereka, maka turunlah rahmat pada semua makhluk Allah di muka bumi ini dan dijauhi daripada bala bencana. Yang keenam, agar tidak ada fitnah di muka bumi. Dengan itu tidak ada manusia yang terbiar dan hidup melarat. Maknanya pejuang-pejuang Islam ini sangat mengutamakan orang lain, sangat mengambil berat, sangat prihatin kepada orang lain, sangat ingin membantu. Maknanya peribadi perihal mereka, akhlak, perjalanan hidup mereka ini adalah sebagaimana sahabat, sebagaimana peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mustahil terjadi di zaman kita ini kerana ada tentera-tentera Imam Mahdi yang gelarannya ikhwan. Mereka ini berakhlak dengan akhlak para nabi. Yang ketujuh, untuk melahirkan zimmi jamaah. Yang ini walaupun mereka tidak dapat keselamatan di akhirat, orang yang bukan beragama Islam tetapi duduk dalam negara kita, mereka diberi jaminan keselamatan di dunia, insya-Allah. Dan yang ke-8, berjuang dengan senjata hanya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Dengan syarat apabila ketujuh yang saya sebutkan tadi telah dilaksanakan bersungguh-sungguh, barulah berjuang dengan senjata. Itu pun untuk mempertahankan diri. Jadi perkara ini sepatutnya kita muhasabah, kita nilaikan semula perjuangan kita supaya benar-benar menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sambung lagi, iaitu tanda-tanda jamaah kebenaran diberi menang.
tanda-tanda jamaah kebenaran diberi menang, ada isyarat dari Tuhan. Apabila ahli-ahlinya jual dunia untuk agamanya atau Tuhannya, berkorban berhabis-habisan tanpa sukatan, tanpa limitnya. Di antara sama-sama pemimpin bersatu hati, tidak ada iri hati dan hasad dengki. Bersatu padu, rasa bersama bekerja sama. Masing-masing menonjolkan kawannya dan baik sangka sesama. Orang bermadu, berkasih sayang sesama madunya, iaitu poligami. Macam adik-beradik, satu ayah, satu ibu. Boleh bertolak ansur, berlebih kurang sesama madunya. Tidak ada cemburu mencemburui, bersama madu-madunya suami senang hati. Maknanya, jemaah kebenaran ni, dia adalah sempurna. Dia bukan satu sudut, bukan sembahyang saja, bukan segala-galanya. Daripada peringkat tarbiyahnya, mendidiknya, anaknya, isterinya, semua individu dalam jamaahnya, rasa hormat, menghormati, sayang, menyayang di antara satu sama lain, atas dasar iman. Mereka berukhuwah dan selaras. Pemimpin nombor satu, wibawanya, bayangan Nabi, yakni akhlaknya persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah gambaran tentera-tentera Imamul Mahdi. Akhlak mereka macam akhlak para nabi. Kita boleh mencapai sampai peringkat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan tidak mustahil. Pemimpinnya ada ilmu, akhlaknya tinggi, ibadahnya istiqamah, adil dan kasih sayang dengan ahli-ahlinya. Sesama ahli tidak ada hasad dengki. Carilah di Malaysia ni. Taat setia dengan pemimpin-pemimpin mereka, terutama pemimpin nombor satunya. Mereka rajin bekerja, bekerja sama, terasa bersama, hidup satu sama lain, macam adik-beradik. Ibadah mereka agak berbeza. Ibadah mereka agak baik dan berbeza dengan orang Islam lainnya. Mengasihi pemimpinnya macam mengasihi ibu bapanya. Bahkan nama pemimpinnya sangat dijaga. Kalau sifat-sifat dan watak-watak di dalam jamaah wujud seperti yang dinyata tadi, maka lahirlah bangsa baru, etnik baru. Bukan kerana keturunan, tapi kerana iman dan takwanya, maka layaklah mereka menjaga dunia. Maka Tuhan pun memberi kuasa kepada mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.